This call is now being recorded. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita cuba habiskan seminimum mungkin pada malam ni sebab kita bagi laluan awak nak ulang kaji untuk esok ada eksperimen biologi. Pass is pass. Okey, usah difikir. So, Madam nak sambung mungkin nombor 8 Madam tak sempat siap habis. Madam sempat tadi sampai A2 saja. Sebab sebelum ni Madam tak memilih soalan ni. Okey, sebelum ni tak pilih. Okey, tapi lepas ni Madam dah study dah iaitu dia mudah saja. Okey, saya cuba tenangkan anak saya sekejap ni. Okey, dia agak kabur sedikit. Sorry, masa ambil gambar ni mungkin gigil sedikit. Okey, so boleh tengok gambar raja. Dia bagi dekat situ C ialah titik tengah. Okey, C ialah titik tengah di antara garisan A dengan E. Jadi, Madam nak cari C dululah sebab dia lebih mudah. Okey, so kita buat sedikit lakaran. Okay, sedikit lakaran ringkas sebab dia bagi tahu dah lukisan dengan berskala tidak diterima. Jadi Madam lukis yang biasa saja di sini. Sekejap dia agak slow sedikit. Okey, katakan Madam lukis ada garisan. Kemudian Madam ada dia titik. Dia kata titik C, titik tengah AE. So A kita declare dia sebagai 3, 2 dan E adalah 7, negatif 6. Tu titik yang memang dah ada, Madam guna saja. So Madam dia kata C duduk tengah-tengah, so C di sini. Madam dalam proses nak cari nilai X dengan nilai Y sekarang. Okay, bila tengah-tengah bermaksud di sini 1, nisbah 1. Okey, so kita buat yang ini dia terbang ke sana dahulu. Madam nak cari nilai C, jadi Madam nak cari X dulu. X sama dengan 1 darab dengan 3. Kemudian Madam terbang yang ini ke sana pula. Tambah dengan 1 darab dengan 7 per dengan 1 tambah 1, 2. Jadi kita dapat nilai X dahulu, 3 tambah dengan 7 per dengan 2, 10 bahagi 2 dapat 5. Tapi tu baru koordinat C yang Madam baru kira baru nilai X. Koma. Okey, Madam nak kira nilai Y pula. Y sama dengan, sebab tadi saya mengajar di Dewan Kuliah, saya besarkan mata pen saya sebab Dewan Kuliah besar. Okey, kita ulang lagi. Yang purple. Yang purple 1 darab dengan 2 tambah dengan 1 darab negatif 6 per dengan 2. So, Madam dapat 2 tolak 6 bahagi 2. So, 2 tolak 6 negatif 4. Negatif 4 bagi 2 dapat negatif 2. Jadi kesimpulannya koordinat C kita ialah 5, negatif 2. Soalan memang tak minta cari C tapi Madam kena cari dahulu untuk seterusnya. Okey, Madam buka kepada soalan koordinat C. Boleh faham atau tidak? C. Boleh. Okay, C di situ. Okey, boleh. Kalau boleh kita teruskan. Barulah Madam nak cari koordinat D. Okey, koordinat D di mana dia bagi jarak B kepada C. Nisbah. Nisbah BC kepada CD adalah 2 nisbah 3. 2 nisbah 3. Jadi Madam kena lukis garis nombor yang barulah. Okey, kita ulang balik step yang sama.
Okey, step yang sama sahaja. Kemudian madam ada titik B iaitu -1, -8. Titik C baru saat tadi kita kira dapat 5, -2 dan kita ada satu lagi titik D yang rahsia kita nak kena cari. Tetapi soalan dah bagi tahu nisbah BC 2, nisbah 3. Okey. Jadi kalau tadi kita nak cari nilai X dengan Y tapi sekarang nilai tu dah ada. Jadi madam consider dahulu nilai X iaitu 5 sama dengan. Madam ambil 3, madam darab dengan orang sana. Tapi kita consider X dahulu. 3 darab -1. Kemudian yang ini pula terbang ke sana. Okey, dia akan jadi tambah 2. Saya salah darab ke? Baru nak darab. 2 darab dengan X. Saya risau sebab tak ada X tadi. Per dengan 2 tambah 3, 5. Okey. 5 ni datang sana, dia jadi 25 sama dengan -3 tambah 2X. 2X sama dengan 28. X sama dengan 14. Baru dapat koordinat D. Madam baru dapat nilai X dia 14. Okey, sekarang madam nak cari nilai Y pula. Okay, nak cari nilai Y, kita ulang. Kita akan menggunakan nilai -2 sebagai Y. Okey, -2 sama dengan, madam cross yang ini dahulu, madam akan dapat 3 darab -8. Tambah dengan, kita cross yang ini pula. Tambah dengan 2 darab dengan Y. Per dengan 5. -2 darab 5, -10. Sama dengan -24. Tambah dengan 2Y. 2Y sama dengan 14. Sebab -10 tambah 24. Maka Y bersamaan dengan 7. Jadi koordinat D ialah 14, 7. Okay, so madam buka kepada soalan. Untuk mencari titik D dahulu. Beres ke? Beres. Beres. Orang Kelantan kalau dia kata dia okey, dia akan sebut beres. Dia akan sebut beres. Maksudnya tidak ada masalah. Okey, so madam dah cari soalan tahun lepas ni bagus. Dia letak titik tengah. Lepas tu dia letak nilai berbeza 2 nisbah 3. Dia lengkap. Okey. So sekarang madam nak cari luas dalam unit kuasa 2 segitiga CDE. Yang ini. Segitiga yang warna biru tu. Okey, kemudian rumus segitiga diberi dalam senarai rumus. Okey, madam nak tulis kat mana ni? Madam tulis dekat sini Okey, luas sama dengan 1/2 dan madam buat simbol absolute mutlak kerana luas sentiasa positif. Kalau awak tak letak tanda tiang gol, jawapan awak negatif nanti. Okey, katakan madam nak mula dengan titik C. Perjalanan madam dari titik C. So titik C ialah 5, -2. Kemudian madam teruskan perjalanan sehingga D
kita dapat titiknya tadi 14.7. Meda teruskan perjalanan daripada D turun ke tenggara ni. So, Meda jumpa titik 7 negatif 6. Maka nak suruh lengkap segitiga, Madam kena sudahkan sampai C semula. Di mana titik C ialah 5 negatif 2. Tahu tak ni penggunaan rumus ni mahir ke tak mahir ni? Sebab soalan ni keluar tiap-tiap tahun. Jadi hari ni mungkin tak faham kenapa rumus begitu, tapi Meda dah terang kena ada simbol mutlak kerana dia bercerita tentang luas sentiasa positif. Okey, kemudian hati-hati. Okey, hati-hati semasa mengira. Kalau kita tak mahir, kita kena tekan kalkulator. So yang pertama, Meda nak selesaikan dahulu yang warna biru. Yang ini dulu. 5/7, 35. Kemudian Madam pergi kepada yang warna kuning. Okey. 14/-6. Negatif 84. So Madam tulis kat sini. Negatif 84. Kemudian Madam teruskan lagi. Yang ini mudah, tak payah guna kalkulator. Negatif 14. Okey, selesai. Nilai-nilai yang sendeng ke sana. Kemudian operasinya tolak, Madam nak selesaikan yang ini pula. Iaitu negatif 28, positif 49, negatif 30. Sorry comot sedikit. Okey, kalau pelajar kira nilai yang dalam kurungan sekarang 35 tolak 84 tolak 14 tolak kurungan negatif 28 positif 49 negatif 30. Ni maksud Madam tadi. Kalau tak ada simbol mutlak, jawapan awak nanti ada negatif. So, oleh kerana ada simbol mutlak, okay, Madam akan abaikan nilai negatif 54. Dia akan jadi 1/2 darab 54 sahaja. Bahagi dengan 2. So, jawapan kita ialah 27. Madam salah lagi. Sebab dia memang mention mesti dalam unit kuasa 2. Baru betul. Okey, Madam buka kepada soalan. Okey, untuk luas. Ada masalah tak? Luas segitiga CDE. Silakan. Boleh. Boleh? Tak ada soalan Okey, kita teruskan lagi. Kita nak belajar tentang locus. Locus. Dia kata titik P bergerak sepanjang lilitan sebuah bulatan. Dia cerita tentang diameter. Biasa orang cerita tentang jejari. Tapi soalan tahun lepas cerita pasal diameter. Jadi kita kena hati-hatilah. Okey, so lepas tu sebelum kita nak kira apa-apa, kita kira dulu diameter AB. Diameter AB bersamaan dengan jarak AB. Okey, sekejap Kalau awak dah salah ni, Madam nak padam sekejap sebab dia menindih kat sini Okey, so saya nak cari A dengan B jarak dia. Okey, saya tulis dekat sini. Titik A adalah berapa tadi? Lupa. Titik A 32. Titik B ialah negatif 1, negatif 8. Negatif 1, negatif 8.
Bila dicerita pasal diameter, dia sebenarnya jarak AB. Tak silap madam, rumus jarak tidak diberi tetapi dia bersamaan dengan teorem Pythagoras. Dia sama saja, iaitu ada square root. Kemudian madam mungkin nak buat X dulu ke Y dulu terpulang sebab dia tentang jarak. Madam consider dahulu X 3 tolak 1. Sebab kita kena menolak nilai tu. Dan bila kita buat teorem Pythagoras, kita kena kuasa 2. Itu baru perbezaan nilai X. Tambah dengan, madam nak kira perbezaan nilai Y. 2 tolak 8. Dan nilai ni juga kena kuasa 2 kerana teorem Pythagoras. Bila kita kira, 3 tolak 1 jadi 4. 4 kuasa 2 dapat 16. 2 tolak 8 dapat 10. 10 kuasa 2, 100. Masih berada di dalam set. Jadi jarak diameter adalah punca 116. Kalau diameter set 116, maka jejari adalah punca 116 separuh daripada diameter adalah jejari. Situ boleh tak? Cari diameter. Boleh. Tu dapat radius. 2 in 1. Tapi kita kena fahamlah. 2 kali jejari sama dengan diameter. Kita kena faham yang itu. Okey, madam dah cari dah. Kemudian madam nak cari dari titik A, B tu titik tengah dia kat mana? Sebab nanti kalau titik tengah tu dia akan jadi pusat bulatan. So madam antara titik A dengan B, madam nak cari titik tengah-tengah. Sebab kita tak pernah kira lagi titik tengah A, B. Kita kira tadi titik C, titik D. Sekarang madam nak cari titik tengah A, B. So madam kira di sini. Kira di sini. Titik tengah. Titik tengah. Ada rumus dia. Yang pertama kita consider X dulu. 3 tambah dengan negatif 1. Sebab dia tengah, bahagi dengan 2. Kan? Titik tengah sebab 1 ni sebah 1. Jadi bahagi dengan 2. Itu baru X, nilai Y pula. 2 tambah dengan negatif 8 bahagi dengan 2. So mungkin madam boleh guna warna lain lah ni untuk menunjukkan koordinat. 3 tambah negatif 1, madam dapat 2 per 2, 2 tambah tolak 8, negatif 6 per dengan 2. Jadi titik tengah kita antara A, B, titik tengahnya adalah 1, negatif 3. Madam buka kepada soalan. Titik tengah dahulu. 1, negatif 3. Boleh ke? Boleh. So kita dah ready untuk mencari persamaan lokus untuk titik P. Pusat dia kita dah dapat dah. Rumus dia. Rumusnya ialah X tolak dengan A kuasa 2 tambah dengan Y tolak dengan B kuasa 2 bersamaan dengan jejari kuasa 2. Maka sebab itulah tadi madam kata kalau kita dapat diameter kena juga cari radius. Sebab dalam rumus dia tak guna diameter. Dalam rumus dia guna radius. So madam get ready, nilai X nanti dia mesti ada hubungan dengan yang kuning. Manakala nilai Y nanti dia akan ada hubungan dengan warna biru.
kena hati-hati sebab kita bermain dengan tolak. Semasa X tak ada masalah sebab X tolak 1 kuasa 2. Tetapi semasa Y tolak 3, dia akan jadi tambah 3. Jadi kat situ kena hati-hati. Dan nilai radius kita tadi 116 per dengan 2 dan kita mesti kuasa 2. Okey, masuk ke dalam rumus, beres ke? Beres. Boleh. Okey, so Meda kembangkan one by one kat sini. Okey, Meda kembangkan ayat ini. Meda congak kalau siapa tak boleh tanya X kuasa 2 tolak 2X tambah dengan 1. Meda kembang iaitu. Tambah Y kuasa 2 tambah 6Y tambah 9 sama dengan. Kalau kita tak pasti, jangan teka. MAT ni kita tak boleh teka. Okay, relax. Kita ada kalkulator. Punca 116. Alah, saya lupa pula semula-semula. Saya buka kurungan, pecahan, punca 116. Harap-harap dapat yang bawah 2. Okey, kemudian kat luar kuasa 2. Sama dengan. Dapat. Kenapa kita nak guna otak kita terlebih sangat? Jangan. Kan, kita duk perah otak dapat berapa, sedangkan kalkulator boleh selesaikan untuk kita. So, kita dapat 29. Maka, persamaan lokus kita susun. Kuasa 2 untuk X, kuasa 2 untuk Y, tolak 2X, tambah 6Y, tambah 10, tolak 29 sama dengan kosong. Pelajar pun tanya, dari mana datanya 10? 1 tambah 9, 10. Jadi, Meda kena settlekan yang belakang je. 10 tolak 29. 19 rupanya. So, kalau awak nak cepat, padam semua ni. Okay, padam. Terus tolak dengan 19 supaya pemeriksa tahu sebenarnya awak dah guna kalkulator siap-siap. Maksudnya pemeriksa tahu awak buat 1 tambah 9 tolak 29 sama dengan. So, pemeriksa faham yang ini. Okay. So, yang inilah kita panggil persamaan lokus P. Okay, Meda buka kepada soalan, silakan. Cikgu, Ya. kenapa kena buat cari hypotenuse itu? Hypotenuse. Yang baru kira ke? Bukan yang sebelah titik tengah tu. Sebelah AB. yang ni. Sebab kita nak tahu diameter dia berapa. Sebenarnya Meda kira jarak tu, rumus jarak. Oh. Tapi rumus jarak dia sama lebih kurang dengan hypotenuse. Kan? Oh, ya, ya. Yang ini dalam matematik tambahan rumus tidak diberi. Tapi matematik moden saya tak sure. Saya dah lama tak study matematik moden. Saya rasa benda ni dalam matematik moden lah. Matematik biasa. Ni tentang jarak supaya Madam tahu panjang diameter. Kenapa nak sangat tahu diameter? Sebenarnya nak tahu radius sebenarnya. Tu. Kenapa nak tahu sangat radius? Sebab nak guna dekat sini. Dia kait-kait. Boleh? Boleh. Okey. Last untuk hari ni sebab kita bagi ruang pelajar dia tak tahu nak cekau mana tahu. Cekau yang ni tak kena, cekau yang ni tak kena. Sebab itu Madam buat kelas ni dalam tempoh yang pendek. Sebab nak suruh kita cubalah semua benda. Okay? Kita cubalah semua benda
Sebab kita tak tahu, kalau dari segi politik pun kita susah nak agak di Malaysia. Sama juga dengan soalan, sama juga dengan menanda nanti. Itu kita tak boleh nak agak. Tapi lepas je exam, pelajar medium pun, lepas je exam, kalau tengok saya ajar dia orang ni saya ajar dia orang lah, pengamiran juga ni. Lepas exam saya memang suruh pelajar keep going masa lepas solat, doa. Semoga kita dapat pemeriksa yang baik hati. Keep going doa. Sebab kita tak tahu yang menanda manusia. Manusia ni kalau kita doakan dia, kan, dia tak tahu kita doakan dia. Kita doa yang terbaik. Jangan doakan benda yang tak elok. Doakan benda yang baik. Okay. Itu usaha kita yang terakhir lah. Yang selebihnya macam Madam dulu, Madam sebenarnya tak tahu apa jawab SPM dulu, tak tahu. Macam mana Madam boleh tak kredit fizik pun Madam tak tahu kenapa. Sebab subjek fizik Madam score antara satu-satunya subjek yang tak kredit, tak dapat result B ke atas adalah fizik. Namun demikian, Madam berubah semasa di matrikulasi 2 tahun. Akhirnya Madam berjaya ambil bidang engineering. Engineering ni dia lagi susah daripada fizik sebenarnya. Tetapi Madam buktikan orang miskin, orang kampung boleh berjaya juga. Result cukup makan, tak cukup makan, itu lain kira. Okay, yang penting kita habiskan degree kita. Alright, so saya sambung untuk admit. Okay, ada satu lagi soalan iaitu kita nak uji adakah titik locus P kita ini lalu dekat titik C. Dia senang je. Kalau contohnya dia lalu, titik C tadi tak silap Madam 5 negatif 2. Iaitu nilai X dia 5. Nilai Y dia negatif 2. Kalau Madam ganti tempat Y, tempat X ni, Madam dapat sama dengan kosong, maksudnya dia lalu. Dia melalui, bukan lalu. Nanti orang Kelantan kata lalu makan pula. Dia melalui titik C. Kalau kita dapat sama dengan kosong. So kita test dulu. Sama dengan kosong ke tidak? Okey, X kita 5. 5 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2 tolak 2 darat 5 tambah 6 darat negatif 2 tolak 19. Seandainya pelajar takut dia salah algebra, sebab ramai pelajar salah algebra. Pelajar jangan takut jalan kerja sebab pelajar memang dah dapat dah markah jalan kerja. Dah dapat. Jangan risau. Madam kalau guna kalkulator cikgu kata tak dapat markah. Dah ada dah jalan kerja, jangan takut. Okey, so Madam masukkan yang ini. X kuasa 2 tambah Y kuasa 2 tolak 2X tambah 6Y tolak 19, tekan button calculate. Nilai X Madam tadi 5, tekan sama dengan, dia pun tanya nilai Y. Y apa nilai Y? Y negatif 2 sama dengan. Oh, dia kata jawapannya negatif 12. Jadi kesimpulan kita, melalui titik C ataupun tidak. Didapati negatif 12 tidak bersamaan dengan kosong. Maka locus P, kita salin balik soalan, mana soalan dia? Maka locus P tidak melalui titik C. Selesai soalan ni. Soalan yang kita sedang buat ni adalah soalan bahagian B. Awak ada 4 soalan, jawab 3. Sebelum ni Madam pilih nombor 9, 10, 11. So kali ni Madam nak cuba tengok nombor 8. Kita nak try lah. Kita takutlah soalan
linear programming tu tiba-tiba berbelit. Jadi kita memang cikgu kita suruh jawab. Cikgu kata jawab linear programming, bahasa Melayu apa? Linear programming. Pengatur caraan linear. Cikgu kita memang suruh jawab. Tetapi contoh, nasib tidak menyebelahi kita. Katakan soalan kita tu kita baca je tak tahu apa dia cakap ni soalan ni. Apa dia cerita kita tak faham. Jadi kena ada juga plan B untuk kita tengok juga soalan nombor 8. Itu cadangan madam. Tapi madam tak bincang hari ni lah. Madam bincang hari Rabu sebab esok cuti. Esok cuti sebab madam ada kelas dengan pelajar madam lah hari Selasa. Kalau tak hari-hari madam buat ni. Madam kalau bab-bab macam ni madam bersemangat sikit. Okay. So jawab 3 soalan daripada 4 dan markahnya memang besar. Setiap soalan 10 markah. 10 dah 3, 30. Cuma madam nak bagi harapan jugalah untuk soalan nombor 8 tapi madam tak sempat tadi dan masa pun dah lebih pada setengah jam. Jadi untuk malam ni kita bincang panjang lebar soalan nombor 9 sahaja. Okey, ada soalan ke tidak? Kalau tak ada kita jumpa hari Rabu. Tak ada. Tak ada. Tak ada. Okey. So good luck untuk besok amali biologi. Yang penting reagent tu jangan bagi tumpah je lah ya. Bye-bye. Okey. Itu saja. Sekian, terima kasih. Bye-bye. Terima kasih, madam. Sama. Bye-bye. Bye-bye kakak. Bye. Good luck Bye-bye. kakak. Love kakak. See you on Wednesday. Mama, ini stay tu apa? Wednesday after Tuesday. Wednesday tu yang lagu yang tu